Audio Jungle. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imaduddin Zakwan bin Muhammad Ismawi, nombor metrik AA201277. Saya dari kumpulan 10 ingin membentangkan mengenai pengenalan penderia dan transducer. Pengenalan penderia dan transducer. Penderia dan transducer merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam sistem pengukuran. Penderia juga merupakan salah satu komponen yang mampu untuk menghasilkan isyarat yang berkaitan dengan kuantiti yang sedang diukur. Penderia juga merupakan salah satu alat yang digunakan dalam sistem kemasukan kerana ianya dapat mengesan sebarang perubahan kuantiti. Transducer pula berasal daripada bahasa Latin iaitu transducer yang bermaksud untuk mengubah. Sesetengah orang beranggapan bahawa penderia dan transducer ini merupakan komponen yang sama, namun kedua-duanya terdapat ciri-ciri yang berbeza. Bagi perbezaan penderia dan transducer ini, penderia menukarkan suatu bentuk tenaga kepada tenaga yang lain, terutama isyarat elektrik yang digunakan untuk pemprosesan. Gabungan transducer yang menghasilkan alat pengesan sesuatu fizikal dan menghasilkan data input dan output. Bagi transducer pula, transducer ialah sebarang peranti yang boleh digunakan untuk menukarkan tenaga dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Contoh tenaganya ialah tenaga elektrik, tenaga mekanikal, tenaga elektromagnet, tenaga kimia, tenaga bunyi. Umumnya, semua alat yang dapat mengubah atau menukarkan suatu tenaga kepada tenaga yang lain dinamakan sebagai transducer. Transducer terbahagi kepada dua jenis iaitu transducer input dan juga transducer output. Okey, maksud penderia yang dipetik daripada Instrument Society of America. Penderia adalah alat yang memberikan keluaran yang dapat digunakan sebagai tindak balas terhadap kuantiti yang sedang diukur. Perkataan penderia ini diambil daripada perkataan asal iaitu bermaksud untuk melihat, dan maksud transducer yang dipetik daripada William D.C. pada tahun 1993. Transducer adalah alat yang digerakkan oleh tenaga dalam sistem transmisi. Ia akan menyalurkan tenaga dalam bentuk yang sama atau mengubahnya ke dalam bentuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Hafiz bin Syamuddin, bernombor metrik AA200499. Saya dari grup 10 dan daripada section 2. Hari ini saya akan membentangkan tentang aplikasi serta perbezaan penggunaan transducer dan penderia. Bagi transducer, yang pertama ialah menukar satu bentuk tenaga menjadi bentuk yang lain. Yang kedua, transducer adalah gabungan antara elemen transdusi dan penderia. Yang ketiga, menukar perubahan perimeter fizikal kepada bentuk tenaga. Dan yang keempat, transducer mempunyai sensor dan tidak perlu menjadi transducer. Bagi penderia pula, yang pertama, menukarkan satu kuantiti fizikal menjadi kuantiti elektrik. Yang kedua, penderia hanya mengesan kuantiti fizikal. Yang ketiga, penderia bertindak balas terhadap perubahan perimeter fizikal dan menghasilkan perubahan. Dan yang keempat, sensor memberi petunjuk dalam perubahan fizikal.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang aplikasi transducer dan penderia. Antara contoh pengaplikasian transducer ialah yang pertama, thermistor. Yang kedua ialah thermocouple. Selain itu, contoh pengaplikasian bagi penderia ialah yang pertama, accelerometer. Yang kedua ialah barometer. Dan yang terakhir ialah magnetic sensor. Baiklah, sampai di sini saja pembentangan saya dan kami teruskan kepada topik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Hazim bin Khairul Fazilah. Kad matrik saya AA 200 200. Saya daripada Seksyen 2, kumpulan 10. Okey, tibalah giliran saya. Saya akan membentangkan konsep asas transducer dan penderia serta operasi bagi transducer dan penderia. Okey, kita pergi kepada konsep asas dahulu. Konsep asas transducer. Transducer dikenali sebagai penterjemah. Transducer adalah satu alat yang menukar bentuk tenaga. Biasanya ia dalam bentuk isyarat kepada bentuk yang lain. Transducer boleh didapati dalam pelbagai jenis yang mengubah bentuk tenaga yang berlainan seperti tenaga, cahaya, tenaga elektrik, tenaga kimia, gerakan, haba dan pelbagai lagi. Contohnya, mata adalah transducer yang mengubah gelombang cahaya menjadi isyarat elektrik yang kemudiannya dibawa ke otak untuk membuat imej. Pita vokal pula bergetar dari lulus atau pernafasan udara dan dengan bantuan mulut, hidung dan tekak, ia menghasilkan bunyi. Telinga pula adalah transducer yang mengambil gelombang bunyi dan juga mengubahnya menjadi isyarat elektrik untuk dihantar ke otak. Malah, kulit adalah transducer yang menukar tenaga haba menjadi isyarat elektrik yang membantu kita menentukan panas ataupun sejuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep asas penderia. Ia lebih dikenali sebagai sensor. Penderia merupakan alat pengeluar isyarat untuk mengesan dan mengukur sesuatu kuantiti atau mengenal pasti keadaan sekeliling dan menukar ia menjadi isyarat elektrik. Sensor berfungsi untuk mengesan sesuatu objek atau status sesuatu proses yang bagi membolehkan sistem kawalan tersebut bertindak mengawal sistem tersebut sama ada yang separa atau sepenuhnya automatik. Sensor biasanya disambungkan pada bahagian masukkan sesuatu sistem kawalan. Okey, kita pergi kepada operasi pengendalian. Transducer. Kita pergi kepada operasi pengendalian transducer. Transducer berfungsi dengan mengubah suatu tenaga atau fizikal kepada suatu bentuk tenaga yang lain ataupun isyarat. Ataupun transducer ini juga berfungsi untuk mengubah dari bentuk isyarat elektrik ditukarkan kepada suatu bentuk atau secara fizikal.
Sebagai contoh, komponen inframerah yang ada di atas pintu automatik yang kebiasaannya terdapat di mall digunakan untuk mengesan haba yang ditukarkan kepada isyarat elektrik untuk dihantar kepada sistem, lalu pintu akan terbuka dengan sendirinya. Operasi pengendalian untuk penderia. Kita boleh mengambil litar LDR sebagai contoh. Di dalam litar ini, terdapat satu komponen yang diberi nama sebagai perintang peka cahaya atau lebih dikenali sebagai PPC. Ia akan mengesan cahaya di persekitarannya. Seperti litar yang ditunjukkan, apabila PPC mengesan cahaya yang berada di persekitarannya, perintang PPC akan menghasilkan rintangan yang rendah, menyebabkan perintang menghasilkan rintangan yang tinggi. Oleh itu, arus tidak dapat melalui litar, menyebabkan mentol tidak dapat dinyalakan. Apabila hari sudah malam ataupun gelap, PPC akan menghasilkan rintangan yang tinggi, menyebabkan rintangan yang rendah dihasilkan oleh perintang. Apabila rintangan rendah, arus dapat melalui litar, lalu mentol akan menyala. Perkara ini boleh sebagai contoh, lampu jalan. Lampu jalan akan menyala setelah keadaan jadi gelap ataupun sudah malam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Farhan bin Rahizam. Nombor matrik saya AA201169. Saya daripada Seksyen 2, Kumpulan 10. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri transducer dan penderia. Okey, yang pertama, ciri-ciri transducer. Ciri-ciri transducer. Transducer mempunyai kekuatan yang tinggi. Maksudnya ketahanan atau proteksi pada beban yang lebih. Yang kedua, transducer mempunyai linearitas, iaitu kemampuan untuk menghasilkan karakteristik masukan keluaran yang linear. Transducer merupakan linearitas yang luas. Yang ketiga, stabilitas yang tinggi, iaitu kesalahan pengukuran yang kecil dan tidak begitu banyak terpengaruh oleh faktor-faktor lingkungan. Yang keempat, transducer mempunyai tanggapan dinamik yang baik, iaitu keluaran segera mengikuti masukan dengan bentuk dan besar yang sama. Yang kelima, transducer mempunyai repeatability, iaitu kemampuan untuk menghasilkan kembali keluaran yang sama ketika digunakan untuk mengukur besaran yang sama dalam kondisi lingkungan yang sama. Yang keenam, ciri yang keenam ialah harga. Transducer mempunyai harga yang berpatutan meskipun faktor ini tidak terkait dengan karakteristik transducer sebelumnya, tetapi dalam penerapan secara nyata seringkali menjadi kendala serius sehingga perlu juga dipertimbangkan. Okey, seterusnya ciri-ciri penderia atau sifat-sifat penderia. Penderia mempunyai ketepatan yang tinggi, iaitu nilai pemboleh ubah yang boleh dideria oleh penderia menepati nilai sebenar, iaitu nilai yang tidak memberikan tiada ralat positif atau negatif. Yang kedua, ciri yang kedua ialah kepersisan yang tinggi. Contohnya, perubahan nilai pemboleh ubah yang diukur dari nilai ukuran sebelumnya adalah minima. Yang ketiga, julat operasi yang besar. Contohnya, bidang kawasan penderia mestilah luas. Dia tidak boleh
kecil kerana penderia sangat sensitif. Yang keempat, kecepatan sambutan yang tinggi. Penderia mempunyai kecepatan sambutan yang tinggi. Contohnya, kepantasan penderia memberikan isyarat apabila perubahan dideria. Penting untuk kawalan online. Yang kelima, tentukuran mudah dan cepat. Contohnya, pengsetan peralatan kepada pengubahan poin atau nilai piawai mudah dan cepat dilakukan. Yang keenam ialah kebolehrapaan tinggi. Contohnya, penderia boleh berfungsi dengan baik dan tidak mudah rosak pada jangka masa yang panjang. Jadi, penderia ini boleh dipakai dan digunakan dengan masa yang panjang dan lama. Yang ketujuh, harga berpatutan dan senang digunakan. Harga mestilah berpatutan dan mudah digunakan oleh sesiapa sahaja. Yang terakhir, sensitif. Penderia yang mengukur perubahan yang sangat kecil mesti mempunyai kesensitifan yang sangat tinggi. Jadi, sekiranya penderia mengukur nilai yang sangat kecil, sensitifnya sangat tinggi dan ketepatan pengukuran itu sangat tepat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Akamaduddin bin Syarif. Nombor kad matrik saya adalah AA200817. Saya akan membentangkan contoh serta aplikasi transducer kelajuan. Contoh yang pertama adalah accelerometer. Accelerometer atau meter pecut ialah sejenis peranti yang mengukur pemecutan wayar, yakni pecutan atau kadar perubahan hal laju sesebuah jasad dalam rangka rehat seketikanya sendiri. Pemecutan wayar ini tidak sama seperti pecutan berselaras yang tetap dalam sistem koordinat. Sebagai contoh, pecutan hasil graviti bumi menegak terus diukur accelerometer yang kekal di atas permukaan bumi pada graviti 9.8181 milisaat. Sebaliknya, pecutan dalam jatuh bebas jatuh ke arah pusat bumi pada kadar sekitar 9.81 milisaat akan disukat sebagai sifar. Aplikasi bagi accelerometer. Peranti ini digunakan untuk mengukur pecutan dan getaran pada kenderaan, mesin, bangunan, sistem pengawalan proses dan pemasangan keselamatan. Ia turut digunakan untuk tujuan pengawasan keadaan jentera bagi melaporkan getaran dalam jentera yang menjejaskan perubahan kepada lokasi syaf galas alat-alat yang berputar seperti turbin, pam kipas, penggiling, pemampat atau galas yang barangkalinya boleh memakan kos pembaikan yang mahal jika tidak diamati dengan baik. Inilah contoh accelerometer. Contoh yang kedua adalah sensor kelajuan tayar. Pengesan laju digunakan terutamanya untuk mengukur kelajuan sensor yang dibahagikan kepada sensor kelajuan kenderaan, sensor kelajuan roda dan sejenisnya. Pengesan laju digunakan terutamanya untuk mengesan kelajuan putaran motor elektrik. Aplikasi bagi sensor kelajuan tayar adalah dalam sistem bantuan pemandu seperti ABS, TCS, ESP atau ACC. Unit kawalan motor menggunakan sensor ini untuk menentukan kelajuan roda. Oleh kerana berbagai aplikasi ini, sensor kecepatan roda memberikan kontribusi langsung terhadap dinamika berkendara, keselamatan berkendara, kenyamanan berkendara dan mengurangi penggunaan dan pelepasan bahan bakar. Ini adalah contoh sensor kelajuan tayar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adnan Nabi Abdullah. Nombor matrik saya adalah AA200962. Saya akan bercakap tentang contoh serta aplikasi transducer gas. Contoh transducer gas adalah transducer tekanan.
Transducer tekanan adalah sensor khusus yang mengubah tekanan yang dipaksa menjadi signal elektrik. Juga dikenali sebagai indikator tekanan, manometer, piezometer, pemancar dan sensor tekanan. Aplikasi terhadap transducer tekanan ialah transducer tekanan digunakan untuk mengukur tekanan kuantiti tertentu seperti gas atau cair dengan mengubah tekanan menjadi tenaga elektrik. Berbagai jenis transducer ini seperti transducer voltan yang diperkuat, transducer tekanan asas regangan tekanan, transducer tekanan milivolt, transducer tekanan 4 hingga 20 mA dan transducer tekanan. Aplikasi transducer tekanan terutama melibatkan pengesan ketinggian, mengesan tekanan, mengesan tingkat atau kedalaman, mengesan aliran dan pengujian kebocoran. Contoh transducer tekanan ialah gas pressure sensor. Sensor gas asap merupakan salah satu contoh transducer gas. Sensor asap adalah komponen asas dalam banyak sistem keselamatan dan metodologi moden. Memberikan maklum balas kawalan kualiti utama kepada sistem. Dan ini tersedia dalam spesifikasi yang luas bergantung pada tahap kepekaan. Jenis gas yang akan dirasakan, pengukuran fizikal dan pelbagai elemen yang berbeza. Sensor gas umumnya dikenali dengan bateri. Mereka mengirimkan amaran melalui rangkaian isyarat yang dapat didengar dan dapat dilihat seperti pengera dan lampu berkelip. Apabila tahap wap gas berbahaya dikenal pasti. Gas lain digunakan sebagai titik rujukan oleh sensor kerana mengukur kepekatan gas. Aplikasi terhadap sensor gas. Modul sensor terdiri daripada exoskeleton keluli di mana komponen pendiri ditempatkan. Komponen sensor ini dikenakan arus melalui penyambungan. Arus ini dikenali sebagai arus pemanasan melaluinya. Gas yang menghampiri komponen penderiaan akan diserap oleh komponen penderiaan. Ini mengubah rintangan komponen penderaan yang mengubah nilai arus keluar dari itu. Ini adalah contoh sensor gas. Transducer suhu merupakan salah satu contoh transducer gas. Transducer suhu adalah alat elektrik yang digunakan untuk menukar suhu peranti menjadi kuantiti lain seperti tenaga elektrik atau tekanan atau tenaga mekanikal. Maka kuantiti akan dihantar ke alat kawalan untuk mengawal suhu peranti. Aplikasi untuk transducer suhu. Sensor suhu adalah sensor yang digunakan untuk mengesan jumlah suhu di lingkungan sekitarnya. Pada sensor ini, jumlah suhu yang ditangkap dapat dikesan oleh sensor dan pengukuran dapat dilakukan pada setiap perubahan suhu yang terjadi. Sensor suhu terbuat dari bahan yang mempunyai rintangan yang berbeza terhadap arus elektrik jika ada perubahan pada suhu panas yang diterima. Beberapa contoh suhu yang sering digunakan adalah termostat, thermistor, thermocouple dan RTD iaitu Resistive Temperature Detector. Contoh transducer suhu ini adalah temperature sensor, ada gambar saya beri, sensor suhu thermistor dan thermostat. Sekian, terima kasih daripada saya.